Dan kita pun ada volume knob lebih kurang macam ni, sangat-sangat selesa untuk kita tekan. Dan kalau kau nak buat mute, kau boleh tekan lebih kurang macam ni. Tekan. Dia macam tak ada bunyi tapi saya ada rasa lah feedback kat situ. Hello semata kerja gulan, saya Rotan. Kita ada mechanical keyboard yang 60% ataupun spesifik 68 switches, iaitu Mechanike KT68. Minta maaf saya tak pandai nak sebut apa ni, Mechanike. Mechanike, okay? Yang kelebihan ni kalau kau tengok straight to the point, kita ada volume knob dekat sini dan juga overall design sangat-sangat I would say klasik campur modern. Dia almost like a cyberpunk punya keyboard something like that. Anyways, saya tak expect yang saya akan suka this particular product, right? So ini layout keyboard dia. So kalau kau nak kita betulkan kita punya brightness untuk RGB, kau boleh tekan kat sini ataupun kita boleh tekan kat atas. Tapi kalau dia dah blinking macam tu, kalau kau tengok maksudnya dia dah maximum brightness lah. Okay, kalau yang bahagian kiri kanan ni dia lebih kepada dia punya speed of RGB lah. Tapi kalau kita nak tahu, kita kena tengok dekat, kita nak pilih banyak RGB dekat sini, kau kena tekan FN dan juga delete. So kau boleh pilih lah. So dia ada banyak pilihan dalam 20 preset macam tu. So contoh ada efek yang laju-laju ni kan. So that's why kita akan tekan kiri. So ini speed yang paling kurang. Tapi kalau kita buat kanan, so nanti dia akan flash out nak menunjukkan dia dalam maksimum punya ni kan, capacity kan. So dia akan banyak wang lebih kurang macam tu. So tu basic untuk RGB lah. So yang butang atas ni adalah untuk kita hide kan kita punya windows. So nanti dia akan minimize all the windows yang ada. So kita tekan balik, nanti dia akan munculkan balik. Dan cara nak pergi ke Bluetooth, korang kena tekan FN, sama ada 1, 2, 3 ataupun kita boleh ambil kita punya 2.4 GHz punya signal. Yang itu korang kena cocok kepada USB lah, yang this one. Kemudian dia pun ada juga print screen, screen lock, pause, insert in home, and sama juga korang kena tekan FN baru dia functional. Yang dekat atas ni kalau F1 maksudnya brightness dan juga beberapa shortcut key yang korang boleh gunakan dekat atas ni lah. Dan juga Windows ni kita boleh lock. So korang kena tekan FN kemudian tekan Windows, nanti dia akan lock. So kalau korang nak unlock balik, tekan FN dan juga tekan Windows balik. So dia akan unlock balik. So kalau korang tengok dekat bahagian belakang, dia ada cable mode dan juga wireless mode. So kalau korang cocok guna kabel yang lebih kurang macam ni, mau make sure kabel lah. So kita akan selak ke kabel. Tapi kalau korang nak buat wireless Bluetooth ke ataupun 2.4 GHz punya ni, korang boleh buat. Dan kita pun ada volume knob lebih kurang macam ni, sangat-sangat selesa untuk kita tekan. Dan kalau korang nak buat mute, korang boleh tekan lebih kurang macam ni. Tekan. Dia macam tak ada bunyi tapi saya ada rasa lah feedback kat situ. So yeah. Kemudian USB-C kat belakang ni kita boleh buat angle dia lebih kurang ke kiri macam tu, ataupun kita boleh buat dia ke kanan lebih kurang macam ni. Dan overall daripada segi berat, saya rasa dia just nice. Dia tak ringan sangat, dia tak berat sangat. Dan daripada segi binaan kualiti dia plastik, tapi saya rasa plastik dia sangat-sangat solid lah. Tak, maksudnya kita tak rasa lah plastik tu sangat-sangat murahan lah. Dan kita pun ada juga, kita boleh adjust kita punya ketinggian kat sini. Kita buka dia lebih kurang macam ni. So nanti dia boleh elevate sikit dan dia akan jadi lagi selesa lah. So untuk software dia yang dinamakan sebagai KT68 Driver V1.1 ni. So kalau korang nak tahu link download, saya letakkan dekat dalam ruangan description lah. So dalam driver management ni, first things first, kita kena settle down when it comes to bahasa. Sebab saya set up mula-mula bahasa Chinese ke apa, saya tak siap. So korang kena pergi kat bawah ni dan make sure tekan language, jadi English lah. Kalau tak nanti Chinese, so kita pun, saya sendiri tak faham lah. So make sure tekan kat sini dan kita akan ambil English. So apa yang kita boleh buat dekat sini banyak lah. So kalau kita hover dekat sini, kita ada custom key, ada micro manager, ada light mode. Light mode ni lah yang paling basic sekali korang nak pergi lah. So dia akan ada lah warna-warna kat sini. Brightness korang boleh kawal, kadar dia berapa, speed dia berapa, random color pun boleh dan sebagainya. Semua boleh custom kat sini. Dan dia pun ada juga music visualization. Banyaklah benda yang korang boleh explore. Satu hal lagi, saya pun nak try something dulu lah. Contoh dekat bahagian kat atas kan, yang butang tu kan, kalau kita tekan bawah, nanti dia akan minimize lebih kurang macam ni. Nampak kita tekan dia akan minimize ni. So kita pun boleh tukar juga dengan custom key. Macam mana? Klik kanan dekat sini,
kita akan ambil custom function. Okay, contoh banyaklah korang boleh pilih kat sini, multimedia ke apa ke. Let's say lah kalau saya ambil mouse function yang paling basic kan, mouse function saya nak buat right click, kemudian saya tekan application, kemudian let's say lah saya tekan balik butang tu, dia dah orang kata apa, right click dekat mana-mana yang korang keluar, lebih kurang macam ni lah. Dan lain-lain function korang boleh discover sendirilah. Setakat ni saya gunakan produk ni memang sangat-sangat selesa lah. Saya jarang cakap benda tu untuk keyboard yang 60% punya layout kan. Main game sedap, nak typing memang sedap. Tak macam keyboard yang sebelum ni, which is memang agak tak selesa lah when it comes to bahagian hujung sini lah. Tapi untuk produk ni is very cemerlang lah. Saya jarang nak typo dan sebagainya. Cumanya yes, bila saya nak edit guna Adobe Premiere Pro, mungkin ada sedikit macam beberapa shortcut key yang mana saya ada gunakan beberapa numeric pad punya ni kan. So dalam ni memang for sure tak ada. Tapi overall memang selesa, very clean. Dia punya bunyi dia pun saya memang sangat suka. Dia tak bising sangat, dia tak senyap sangat. So overall memang puas hati lah. Daripada segi bateri, saya dah guna keyboard ini tanpa cas selama seminggu, dia pun boleh run. Tapi dengan orang kata apa, tagging yang dikata kat sini 4000 mAh ni, saya tak risau lah when it comes to bateri, sebab bateri dia dah sama dengan Samsung Galaxy Note 8 wife saya, which is sama juga 4000 mAh, yang mana phone dia boleh bertahan like lebih kurang 10 jam, 12 jam. Yang kalau keyboard ni alah apalah sangat, so for sure dia boleh go lebih daripada tu. Cumanya saya tak nak berkenan sangat keyboard ni daripada segi contoh kan. Kita nak betulkan kita punya brightness, contoh dekat RGB ni kan. Korang dapati dia punya ikon bapak kecil gila. Plus model ini dia tak ada macam satu lampu dekat bahagian apa kita panggil abjad tu lah kan. Macam ada satu lagi model dia ada. Tapi yang ni model ni memang tak ada langsung. Yang kedua daripada segi RGB dia tu tak beberapa kuat yang macam yang saya nak. Kadang-kadang saya rasa macam saya kena tutup saya punya lampu ni semua baru saya nampak dia punya RGB. Itu pun dia macam kurang sikit lah. Tapi selebihnya saya sebenarnya berpuas hati lah dengan model Machinike KT68 ni. So geng-geng yang memang minat gila 60% punya layout, saya memang recommend gila this particular model. Kenalah dengan harga yang ditawarkan itu. Plus dia punya design pun, waktu mula-mula saya dapat, saya tengok dalam gambar macam busuk lah, tak biasa-biasa kan. Tapi bila saya dapat, memang saya terus suka lah design yang lebih kurang macam ni. Looks very cyberpunk. Dia design retro campur modern. Itu yang saya suka tu kan. So kepada you guys yang berminat untuk beli this particular product, korang boleh tengok dekat dalam ruangan description di bahagian bawah. Itu saja rakut daripada saya. Apalagi you guys tak tahu dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Saya bergil. Saya Utan.